Azwan power dah. Deal. Lupa. Okey, basically macam ni. Untuk benda ni, ini adalah satu cara kita nak kira berapa dolar kita nak trade. Okey, katalah, alamak, sekejap Okey, kita mulakan dengan modal dekat demo $10,000. Okey? Okey dia. So cerita dia, saya cuma nak risikokan sebanyak negatif 7.5 daripada $10,000 tadi. Maksudnya negatif 7.5 iaitu sebanyak $750. Lepas tu saya kira $750 tu berapa kali entry. Tu tahu kan? Jadi saya letakkan kat sini 30 kali entry. 30 kali entry Jadi sekira maksudnya satu entry sebanyak $25. 750 bagi dengan 30 kali entry. Bukannya sekaligus 30 entry, bukan. 30 sesi dagangan. Maksudnya katalah satu hari, bukan sesi dagangan, set up 30 set up. Anda mungkin kaki layer, maksudnya $25 tu untuk satu plan. Kalau anda layer 10, satu layer, satu entry $2.50. Faham? Okey, yang ni. Okey. Cerita dia, kalau saya loss berturut-turut ataupun terkumpul 30 kali, saya akan stop. Sistem tu tak dapat, tak cantik. Kalau saya untung dan membuat keuntungan sebanyak 5%. 5% daripada 10,000, ini adalah $500. Ini $500. Maksudnya kita ada 10,500 kat sini. 10,500. Kita tetap dengan mengira 10,000 tadi. Jadi saya akan start trade 0.5% daripada 10,000. Okey. Ni buat dekat demo dulu. Ini buat dekat demo dulu. Kena ingat, kalau duit betul, ini $50. Kena faham itu. $25, 25 kali 4, ini RM100. $50 kali 4, itu RM200. Kalau anda okey dengan dia, continue. Okey? Katalah kita trade, rugi balik. Dapat dapat tinggal 2.5. Tinggal 2.5. Maksudnya kita tinggal 10,250. Kita akan turun balik kepada $25. Kalau kita untung dan kita membuat keuntungan 25%, ini maksudnya sini ada 12,500. Kita akan naikkan position sizing kita kepada $100. Faham? Kita trade satu entry 0.25 je. Simple kan? Itu dia, turun naik, itu je. Bila kita tengah perform, kita trade banyak. Kita tambahkan position sizing. Bila kita rugi, kita turunkan position sizing. Maksudnya kalau anda entry contohnya anda entry ini dan anda tunggu dia buat wave 4 ni, 1, 2, 3, 4, 5 dan anda nak trade ini contohnya. Okey, ni dekat 1 hour ataupun dekat 30 minit, whatever lah, tak kisah, sama. Okey, dan kita mengira ini dan kita entry, ini contoh saja. Ini indeks, kita kira dekat Euro USD dan kita nak long kan, kita nak long daripada bawah ni contohnya. Okey, kita kira dia. Kalau ikut sistem saya lah, ni ikut sistem saya lah. Okey. Oops. Mana pergi? Oh. 1 hour. Okey.
0.25. Jadi entry saya adalah ini. Ini entry, ini stop loss dan TP adalah sebanyak. Ini contoh saja. 123.6 ni. Okey. Katalah ini memang entry dia. Kalau ini break ke bawah A ni, ini entry dia untuk Euro USD. Okey. Jadi kita tengok ni jumlah stop loss dia 119 pip. Jadi kita bulatkan dia kepada 120 pip, ya. Kita cantikkan nombor kat sini 1.15 1.1988 dan sini kepada 1495. Okey. Okey. Ini entry dia. 1495. Kita kena letak bawah sikit. 1490. 1480. Okey. Okey. Dan saya tengok kalau dia cukup tak 13. Ini mungkin saya tak enter sebab dia tak sampai 13. Tapi cerita dia kalau kita enter. Okey. Ini 135 pip stop loss dia. 135 pip. Jangan tengok alamak 135 pip. Position size. Ini je. Katalah kita trade $25 tadi. 135 pip. Stop, ini 100%. Kita nak risikokan the whole $25. 135 pip. Euro USD. Tekan calculate sini, anda dapat 1.85. Gunakan micro account. Gunakan micro account. Selagi anda size account belum sampai 10,000, trade pakai micro account. Sebabnya dia lebih cun. 1.85 banding dengan sini 0.01. Ini lebih sikit. Kalau anda pakai standard lot dan anda trade 0.01, dia sikit. Jumlah unit 1851. Faham? Jadi gunakan micro. Micro lebih besar sikit banding dengan standard dalam keadaan ini. Faham? 1.85. Jadi anda trade 1.85. Anda trade 1.85 lot, micro lot. 1.85. Okey, yang ini. Faham? Untuk yang ini tadi, position yang ini tadi. 1.85 lot. Itu je. 5 lot. Okey? 1.85 lot. Itu position saya. So what you do, ikut model tu tadi, anda test out 3 teknik ni. Test out 3 teknik ni. Dapatkan information. Ini adalah teknik A. Ini teknik B. Buat 3 demo account. Anda gunakan position sizing model bersama dengan teknik. Anda test out 3 teknik ni. Buat dia untuk sekurang-kurangnya 30 entry. Afdal dia 100 setup. 100 setup. Bukan entry, setup. Dan dapatkan informasi seperti berikut. Apakah ekspektansi sistem berkenaan? Ketiga-tiga sistem berkenaan, apa ekspektansi dia? Sekejap, saya alihkan sikit. Okey. Dapatkan. Ini adalah yang pertama. Ekspektansi. Apa itu ekspektansi? Ekspektansi adalah basically selepas a number of trade, berapa average pulangan sistem anda. Satu entry dapat buat berapa? Ramai tak dapat jawab soalan ni. Cara dia, rekodkan trading anda. Macam ni. Satu entry, kalau kena stop loss, hilang 1R. Maksudnya 1 risk. $25 tadi hilang. Kalau anda untung $25, lepas tu anda alih BE, lepas tu kena BE $25, anda dapat $25. Itu 1R. Kalau anda cut loss, $12.50, anda negatif 0.5R. Dan seterusnya. Tambahkan ke semua ni, dan kita bahagikan dengan berapa kali entry. 7.2 bahagi dengan 8. Jadi anda tahu, pulangan satu entry
secara average ya, kalau kita tengok kepada risk adalah 0.9R. Kalau kita tengok dalam dolar, 0.9R ni kali 0.9 kali dengan 25. Dapat berapa? 0.9 kali dengan 25. Berapa? Ya. 0.9 kali 25. Kita dapat $22.50. Jadi kalau anda trade 8 kali kali dengan 8. Anda tahu berapa duit anda dapat 8 kali entry ni? 180. Dia tak ada satu entry terus kaya. Tak ada. Ini sistem dia. Jadi anda dapatkan benda-benda ni. It's all about this. Nothing to do with anda pandai trade. Tak ada. Jangan pandai trade. Anda cuma ikut SOP. Mereka yang pandai trade ni lah yang dah hilang. Habis. Dia rasa dia tahu market. Jangan. Anda takkan tahu market. Semua cerita market anda takkan tahu. Alih-alih dia perbaiki teknik dia, ada indikator baru, guna parameter baru. Nampak benda macam tu? Kadang-kadang teknik dia dah bagus dah. Mungkin masa dia pakai 5-6 kali kena stop loss tu, market tengah tak kena dengan teknik dia. Tentang teknik dia cantik. Test dahulu. Okey, ini expectancy. Nombor 2, dapatkan opportunity. Berapa kali sistem tu memberikan peluang setup yang anda boleh trade. Sebab itu benda ni, saya tak setuju dengan anda buat backtest. Anda kena buat forward test. Dan nombor 3 adalah winning percentage sistem berkenaan. Dapatkan 3 ni. Kenapa kita perlu tahu winning percentage? Sebab ini akan menentukan risk-reward ratio. Risk-reward ratio. Kalau winning percentage sistem anda amat rendah, contohnya 35% winning dan loss banyak 65%, anda naikkan risk-reward dia. Tengok apa jadi. Even dengan benda yang tak cantik, anda masih boleh buat duit. Tapi psikologi, kalau psikologi jenis tahan, tak apa. Kalau jenis yang kau tengok lepas ni aku depo besar sikit, tak dapat buat benda ni. It's all about following a system. So, katalah anda dapat sistem A sebanyak 0.5. Sistem B negatif 1. Average dia. Memang rugilah ataupun negatif. Kalau ni rugi semua. 0.1 negatif. Oops. Negatif 0.1. Selepas anda test dan anda dapat dia punya ekspektasi, yang ini 0.7 contoh. Berapa kali dia trade? Dia bukan hanya kepada ni tau. Berapa kali dia trade? Katalah ini memberikan entry sebanyak 20 kali. Ini memberikan entry sebanyak 50 kali. Dan ini memberikan entry sebanyak 15 kali. Okey. Cerita dia mana satu sistem yang bagus. Definitely ini anda tak dapat pakai. Sebab average dia anda hilang duit. Anda hilang duit. Percentage ni tak dapat nak kira macam ni. Okey. Anda pakai dulu sistem ni. Saya tak nak masuk benda ni dulu. Okey. Lepas tu dah kira. 0.5 kali 20 kita dapat 10R. Ini 10R. Maksudnya kalau anda trade $25 satu entry tadi, average anda dapat dalam masa anda test ini sebanyak $250. Ini negatif. Tak payah cerita. Yang ini 0.7 kali 15 dapat apa? .7 kali 15. Kita dapat 10.5 kali ganda daripada anda punya risiko.
Jadi antara tiga sistem ni, secara matematiknya, ini lebih bagus. Jadi anda faham dan anda tahu, kalau aku trade sebanyak $25, satu entry, dan katalah kita test sistem ni selama 1 bulan. Contoh, 1 bulan. Dan kita dapat 10.5. 10.5 25 kali 10.5, kita tahu dia akan bagi $262.50. Kalau yang ini kita trade $25, kita dapat 250. Nampak tak? Dia cuma matematik. Kita cuma ikut je dia. Ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Dan tanya diri anda, adakah ini pulangan yang anda nak sesuai? Kalau anda nak kata, oh sikit sangat, besarkan modal. Besarkan modal. Bukannya besarkan lot size. Besarkan modal, baru dapat besarkan lot size. Position sizing. Faham? Ini berniaga. It's all berniaga. Bukannya makin banyak trade. Sebab sistem anda, ini average opportunity dia. Test dia. Test saja. Lepas tu, okey. Anda kata, okey, ini okey. Dengan modal banyak ni, aku boleh dapat banyak ni. Okey. Pakai dia. Pakai dia. Dua ni, anda masih trade dalam demo anda. Seorang trader yang bagus, dia tak ada satu teknik, oh inilah segala-galanya. Tak. Sebab ingat, teknik tu statik, market tu dynamic, sentiasa berubah. Ada masa, mungkin sistem ni, ini akan turun. Dan anda katakan, kalau dia tidak memberikan 0. Kalau anda perhatikan ini banding dengan sistem A, kalau dia turun 0.6, 0.6 kali dengan 15, kita dapat 9R. Kan? Dia perform lower than A. Dalam keadaan ini, anda pakai sistem A. Anda kata, kalau dia turun 0.6, aku akan pakai sistem A. Teknik A. Anda tak ada setia-setia teknik. Sambil tu, ini letakkan dalam demo. Nampak? Anda melabur kepada sistem. Anda trade sistem. Bukannya itu je, statik je. Tak. It is a process of continuous learning and making money. Pakai benda yang buat duit. Itu je. Boleh? Dia tak ada, oh ni sistem, ada tak sistem. Tak. Semua sistem yang bagus. Saya katakan, tulis 3 teknik anda. Faham yang anda faham. SOP dia complete. Anda ikut saja, testkan dia ikut satu position sizing model. Mana satu yang buat duit, lepas anda test tu, pakai dia dekat market. Trade dia. Jangan trade market. Trade teknik anda. Tak kisahlah news tu apa ke apa, aku ikut dia kata sell, aku sell lah. Aku buy lah dia. Tak ada cerita Vladimir Putin lah, apalah, George Bush lah, tak ada. Trump lah, tak ada. Itu sekati dia orang. Okay, anda nak tengok dekat market, kat mana risk reward. Itu je. Faham? Ini je yang anda buat. Okay? Dan saya untuk nak dengar benda ni, saya bayar RM25,000. Sampai hari ni saya kagum lagi. Kenapalah saya bayar RM25,000? Tapi okey, dia banyak mengubah saya. Sebabnya, it give me perspective. It give me perspective kepada teknik dan juga kepada cara jaga duit. Dia tak ada. RM25,000 tu 3 bulan, lepas tu tak ada support. Tak ada support dah. Bukan RM25,000 seumur hidup dia jaga. CTFX sampai hari ni saya jaga. Kalau soalan saya jawab. Tak ada soalan saya senyap. Kan? Tak apa, inilah benda dia. Anda cuma trade dan menjaga 3 benda. Yang pertama, anda menjaga kepada mistake anda. Ini yang advance cost dia lah. Mistake monitoring. You try to keep your mistake to minimum. Maksud mistake tu bukannya SL, bukan.
Kalau anda ikut teknik anda kena SL, itu bukan mistake. Itu okey. Itu memang nature. Itu memang sifat. Tak ada benda 100%. Anda cari 100%, jangan trade. Jangan buang duit. Jangan buang masa. Tak ada. Asalkan anda tahu prestasi. Mana yang dia ni tadi? Apa nama dia tadi? Moda. Moda ada lagi. Okey. Bukannya cerita pasal tahu Elliott Wave. Tak ada. Anda dah ada teknik, pakai. Don't worry about tahu Elliott Wave. Saya rasa anda dah ada teknik anda kan. Pakai dia. Siapa betul? Zul ke saya? Tak. Yang teknik anda faham, pakai. Sambil tu anda monitor mistake. Anda kawal mistake anda. Anda ikut sistem SOP sistem anda. Anda ikut dia diligently. Sambil tu anda test 2 lagi dalam demo. Bila ada trade, duit betul, ini je. Kumpul 3 teknik. Fikri, boleh? Syam, boleh? 3 teknik. Kumpul 3, anda buat benda ni. Sistem yang anda, I'm sure most of you ada lebih daripada 1 teknik. Ada lebih. Kalau tak ada teknik, anda test 3 ni. Ambil kat website ni. Banyak lah. Memang banyak teknik. Semua bagus. Kalau tanya saya, semua bagus. Ada masanya yang ni cantik. Ada masanya yang ni cantik. Ini. Ambil lah mana-mana. Semua bagus. Kat website tu. Beribu teknik dalam ni. Kau nak tengok. Beribu teknik dalam ni. Bank level. Macam mana rupa? BBMA pun ada dalam ni. Elliott Wave Forecast. Okey. Menarik. Okey. Lepas tu anda dapatkan prestasi dia. Itu je. Anda monitor diri anda. Adakah anda keeping your mistake at minimum? Nombor 2, anda rebalance. Maksudnya buat satu time frame. Contohnya tadi, kita anggap kita punya portfolio tu 10,000, biarpun dia naik kan. Okey. Tak kisah. Scalping, swing, tak kisah. Cerita dia, kalau dia kepada anda macam ni, you can use the same teknik kepada time frame yang berbeza. Ataupun memang teknik tu teknik scalping satu, swing satu. Anda tengok, apa kualiti hidup anda? Tak payah panggil tuan, panggil Zul je. Apa kualiti hidup anda? Kalau anda dapati scalping tidak mengganggu hidup anda dan anda betul-betul scalping, maksud scalping tu masuk, keluar. Bukannya hold sampai petang. Itu bukan scalping. Itu harapan. Kan? Okay? Soalan saya, kalau anda scalping 5 pip, stop loss anda berapa pip? Itu soalan saya. Ingat, syarat dia entry dan exit. Faham? Layer, okey. Sini 5 pip, kita BE. Stop loss berapa pip? Kalau dapat jawab itu, boleh. Tak kisah. Ataupun menggunakan kaedah full margin. Kita letakkan satu margin, itu boleh. Tapi kirakan berapa kat BE. Yang ingat yang pertama ni. Itu kena complete. Jangan sekali buat macam ni, sekali buat. Itu mistake. Okey? Berikan SOP jelas. Bila kita jelas, kita akan buat benda berulang. Campur aduk 2-3 teknik. Dia macam ni. Setiap setup anda hendaklah sama. Faham? Jo, jangan campur aduk. Kalau campur aduk, dia jadi satu teknik. Jadi, apa nama teknik tu? Sebabnya bila anda sekali buat macam ni, sekali buat macam tu, sekali nanti cut macam ni, nanti aku masuk macam ni, ada masa bila anda tak ada SOP jelas, macam ni lah, kebakaran dekat bangunan. Exit plan, cara kita lari, cara kita keluar bangunan tu kena sama. Kalau seorang lari ke sini, sekejap seorang lari ke sini, habis dia. Dia kena sama. Jadi barulah anda dapat membina kemahiran. Kemahiran bukan kepada kemahiran kepada disiplin sebenarnya. It's not
Trading is of course satu kemahiran, iaitu satu skill. But once you are good ataupun anda faham skill anda, you are only implementing. Sebab itu saya suruh tulis tadi. Tuliskan. Okay, don't do rojak. Jangan do rojak. Sebabnya bila anda profit dan anda cuba nak ulang balik, anda tak ingat macam mana aku profit tadi, teknik ni ke teknik tu. Sebabnya anda nak ulang benda bagus. Benda yang tak bagus anda kena kaji balik. Ini cara masuk apa? Tak dapat. Bila anda rojakkan dia. Then how to improve? How to journal your trading? Tak dapat. Kalau anda buat benda yang sama senang. Oh, ini sebab dia. Ini kita dapat pinpoint. Okey. Rebalance kat sini maksudnya setiap berapa satu tempoh. Ingat cerita yang ni tadi ya. Cerita yang ni tadi ya. 10,000. Katalah kita trade betul. Guna duit betul dan kita dah sampai dekat sini. Kita dapat 6,500. Kita ada 16,500. Bila nak withdraw? Saya buat macam ni. Tiap 3 bulan. 3 bulan sekali. 3 bulan, 3 months, saya akan rebalance account saya. Maksudnya, berapa saya nak keluarkan. Saya tak berfikir macam orang kerja tau. Tiap minggu nak withdraw, tiap bulan nak withdraw. Tak. Saya berfikir sebagai seorang bisnes. Saya tak berfikir sebagai seorang bekerja. Faham? Saya berfikir sebagai seorang bisnes. Orang yang berfikir sebagai bekerja, lepas tu dia nak trade, lepas tu dia nak dapat gaji bulan-bulan. Saya bagi tahu sekarang, good luck. Itu je saya bagi tahu. Seorang tokek kedai, dia kena fikir orang bekerja dia dulu. Dia kena fikir sewa dia dulu. Dia last. Itu tokek kedai. Itu seorang investor. Saya bagi 3 bulan. 3 bulan barulah saya berapa withdraw, berapa mana saya nak masukkan balik. Saya tiap 3 bulan saya rebalance. Mula-mula mungkin kalau modal kecil 1,000, 5,000 kan. Mungkin anda lihat kepada perlunya untuk nak withdraw. Once you reach certain amount, you can't do that. You can't do that. Okay, pembahagian akaun. Pembahagian akaun ni contoh dia. Anda bahagikan akaun anda kepada deposit account, withdrawal account dan ke mana anda nak letakkan untuk trading. Lepas tu duit kumpul dalam ni, ini sebagai operation. Ini sebagai bank. Anda depo jangan depo 10,000. Anda depo jumlah nak loss sahaja campur dengan stop out. Kalau 10,000 tadi 20 ni 7.5 saya akan depo 900. 750 campur dengan 20% stop out level. Dekat XM 20%. Jadi saya depo 900. Saya nak trade sistem A, ini sistem A katalah. Saya nak trade. Saya akan letakkan $25. Tambah dengan 20%. Saya tak kira bonus. Sebabnya saya melabur. Faham tak melabur? Konsep melabur. Bila saya nak masuk position Euro USD tadi, saya beli position berkenaan dengan meletakkan duit yang cukup sehingga kena stop loss itu sahaja. Kalau kena stop loss itu, saya hilang jumlah itu. Sebab itu orang tanya saya berapa leverage nak pakai, saya tak peduli pun. Saya pakai 1 boleh. Saya pakai 888 pun boleh. Sebabnya saya tak menggunakan leverage. Nampak cara ni? Saya tak peduli leverage. I don't care about leverage. Sebab kalau anda jaga macam ni, dia tak ada kisah leverage. Mengira position sizing tak ada kena dengan leverage. Anda buka margin requirement, itu yang memerlukan leverage. Sebab kita letakkan cukup untuk beli sehingga kena stop loss tu. Itu cerita dia. Faham? Okay.
Kalau ada keuntungan, saya letakkan dekat sini. Nak buka position balik, letak balik dalam ni. Akaun ini yang banyak berjalan. Okay. 3 bulan saya tengok berapa jumlah portfolio dan saya tentukan berapa saya nak ambil. Berapa nak ambil. Anda rancangkan bagaimana anda membahagi portfolio anda. Saya rasa saya letak ni. Letak ni. Kalau anda trading tengah cantik, you can go and take higher risk. Maksudnya, saya akan lebih meningkatkan jumlah. Saya akan keluarkan. Saya nak 10,000 tadi sebagai base saya. Kalau saya ada keuntungan, then katalah saya untung berapa? 3 bulan untung 1,000 lah. 10%. Contoh. Dan saya akan bagikan dia. Daripada 1,000 ni, 300 saya masukkan ke sini. Jadi saya akan ada 10,300. Ni table ni, kalau saya tengah bagus trading, tengah cantik, sistem tengah cantik, contohnya. Another 45%, saya letakkan tempat lain, pelaburan lain. 25% letakkan dalam pasif. Maksudnya dalam something seperti fixed deposit ke apa. Inter-security hedging tak dulu cerita tu. Kita cerita tu hari Khamis. Inter-security ini sebenarnya the whole portfolio. Ini sebenarnya the whole. Ini exactly apa? Okay. Macam ni. Saya ni pelabur. Saya bukan trade. Saya melabur. Even trading biasa, trading Euro USD apa semua, gold apa, saya melabur. Sebabnya saya letakkan duit khas untuk dia. Saya tak ada leverage. Saya memang letakkan duit. Dan habis-habis. Okay. Jadi apa yang saya buat, ini the whole investment portfolio sebenarnya. Ini the whole kepada DDX. Contohnya, saya membeli ETF untuk gold. Ataupun saya membeli saham Apple ataupun saham American Airlines contohnya, AAL. Saya beli American Airlines. Dan saya tahu American Airlines ni tengah sensitif dengan cerita COVID-19. Kalau saham dia naik, kita tahu JPY turun. Betul? Tapi kalau saham saya mula jatuh, value dia jatuh, saya akan hedgingkan dengan buying yen. Maksudnya, AJ tu saya sell. AJ, saya sell. Faham tak kenapa? Saham dia jatuh, sentimen negatif. AJ sell. Jadi, apa yang drawdown kat sini, saya cover dekat sini. Boleh? Saya cover dekat intersecurity hedging. Kalau anda seorang yang lebih ni, anda boleh explore pasal options. Pasal option. So, tapi sebab benda ni tak ada dekat XM, jadi saya tak ceritakan. Anda boleh explore kepada options. Yes. Ni kepada you write call option, put option, benda ni. Yes, yang tu. ETF sama. ETF ni sebenarnya kepada position. Ini pegangan yang kepada dividen. Ini bukan trading, ini dividen. Saya buy dia sebab dividen. Bukan sebab trading. Faham? ETF tu sama macam mutual fund. Cumanya dia diletakkan dalam ni. Dan dia kepada diversified portfolio melihat kepada ni. Jadi ETF dan lain-lain derivatif tu, dan juga kepada saham apa semua, dia contohnya macam derivatif lah, dia kepada satu kumpulan ataupun kepada satu security yang lain penilaian dia. Contoh kita set satu entry $25 campur 20%, itu dia akan base amount 2 kan. Tak, $25 je. Equity kita
25 campur 20% tu $30 kan. Tapi kita trade $25. Stop loss kita $25. Kalau kena stop loss hilang $25. Boleh? Sebab kalau tak anda letak $25 ngam-ngam, dalam tu cuma ada $25, ingat stop out level XM 20%, dia tak sampai pun $25. $20 anda kena stop, anda MC. Faham tak guys? Tapi tu kita kena letak $25 campur 20%. Kalau anda letakkan $25, stop loss 100 pip. Contohnya, 80 pip dia dah stop out dah. Tak sampai pun hilang, tak sampai pun $25. Dia akan tinggal lagi $20. Faham? 21, 22 macam tu lah. Tinggal $3 lebih. Kita pun tengok apa hal. Satu anda kena campurkan 20% ni. Stop out level. Anda kena tengok dekat broker berapa stop out level. Ini cara saya. Jadi saya melabur. Satu saya katakan saya retail investor. Saya bukan trade. Saya melabur. Saya melabur kepada sistem. Faham cerita dia? So, apa step yang kita nak buat? Ini benda-benda dia. Pilih 3 teknik anda. Kalau tak ada teknik, ambil website tadi, ambil 3 teknik, try, test dengan position sizing model. Test dia dulu, mana satu yang buat duit, sesuai kepada anda pakai. Test dia dulu, sebulan lebih, test dulu. Selagi anda tak ada buat benda ni, jangan buang duit lah. Jangan buang duit. Saya bagi tahu seriously, jangan buang duit. Anda akan banyak sekali hilang sekali. Banyak sekali hilang. Trade yo-yo, faham trade yo-yo? Kan? Kita tengok sampai tu 2 ni sentiasa ada dalam demo. Rekodkan. Sebab itu buka 3 demo. 3 demo berbeza. 3 demo. Jadi bila ini anda stop dulu kat demo tu. Lepas tu anda masukkan ke itu, buat demo baru. Kalau ini masuk dalam market, buat demo baru. Cancel account dia, buat demo baru. Dan kalau ini turun balik, letak dalam demo tu, ini pula masuk. Jadi kita sentiasa melabur tau. Kita tak trade market. Kita cuma percaya kepada teknik kita je. Anda tak risau Trump ke, bapak dia ke, nenek dia ke, orang meninggal tak tahu. Anak dia ke, tak kisah. Anda cuma trade sistem anda. Boleh? Ya, kita cuma melabur. Kita cuma melabur kepada sistem. You are not trading the market. Jangan nak semua tahu market tahu dahsyat. Tak. Entry kat mana? Teknik anda. Dia kata buy, orang kata sell. Dua-dua, betul? Cerita dia, you make money, you earn from this one through position sizing. It's nothing to do with teknik. Teknik tu cuma nak pilih instrumen apa nak masuk. Market dynamic tetap market dynamic, tak ada masalah. Anda ada kaedah kaedah gunakan Ichimoku kan. Bila dia atas Kumo, dia tengah trending. Kalau dia dalam Kumo, dia dalam sideway. Kalau Kumo dia menipis kan, dan kita tahu price tu di atas dan kita tengah trending yang kuat, itu dynamic. Bagi satu salah seorang daripada kita orang, dia memang pakai Ichimoku untuk nak buat dynamic. Boleh? Okay guys. Jadi ada dapat 2 dah. Satu elliott wave, satu Ichimoku, tambah satu lagi market profile. Kalau kita ada P wave, kalau kita ada L dan kepada time frame ni. Jadi dapatlah market dynamic. Faham? PL tu. Market profile tak ada dalam trading view? Ada. Lepas tu saya pakai macam mana? Ni. Volume profile. Session volume. Ni. Oh, kena pakai.
Kena bayar. Oh, okey. Mungkin yang ni sebab dia Pro Plus kot. Try. Cari ni tadi. Ni nama dia. VPSV. Okey, set up dia ni. Ni set up dia. POC dan lain-lain tu saya tak pakai. Input adalah benda ni, 24. Okey. Bagi siapa yang tak tahu tak apa. Ni dulu saya tunjukkan. Ichimoku pakai. Saya Ichimoku dengan market profile tu memang ada dalam demo saya. Twitter dia Elliott Wave 3711 tengah perform. Saya pakai lah. Ada last time bila market ranging yang ini tak perform. Yang 3711 tak perform. Bila market sideways dia tak perform. Bila market trending dia perform. Sebab dia memang untuk market trending. Kan? Salah satu lagi yang saya banyak pakai adalah New York Breakout. Siapa ingat New York Breakout? Saya pernah kongsi dulu New York Breakout teknik kan. Tapi itu memang untuk position trade. Sebab trade dekat daily tunggu Bollinger Band punya ni kan. Semua teknik bagus. Nak cari dia teknik banyak. Macam-macam ada. Seperti saya sebut tadi ya. Ini. Semua ada. Semua bagus. Boleh? Wow. Kita 11 lebih lah. Tak perasan. Okey? Jadi ambil screenshot ni. Buat dia. Buat dia. Don't worry about cari teknik baru. Don't worry about that. Buat benda ni. Don't try to know everything about the market because you won't be able to know everything about the market. The most important thing is anda buat benda yang anda faham, anda kenal diri anda dan anda elakkan mistake. Maksudnya anda ikut sistem anda, itu saja. How do we integrate Fandi, Senti? Yang saya gunakan Alan, yang cerita pasal market dynamic, that is what I want to see, the fundamental make the market move and it break certain structure. Itu dia. That's the fundamental to me. That's fundamental to me. Okay, Sharon? Okay. Jadi ambil gambar ni. Hantar assignment. Saya lupa nak sebut. Bagi mereka yang berminat, saya sedang mencari mereka yang betul-betul serius dan saya tak nak mengajar dan betul-betul. Saya nak anda menunjukkan anda dah faham basic untuk Elliott Wave. Bagi siapa yang berminat, anda hantar kepada saya, anda buat this structure Elliott Wave Read untuk XLI ya. Okey, dan anda hantar weekly chart yang penuh, weekly chart sehingga H1 dan anda tulis satu analisa ringkas. Hantar link TradingView ataupun investing.com untuk chart XLI ni weekly sehingga H1 dan analisa sama ada anda analisa market dynamic, anda kata XLI ni naik ke turun ke sebab anda nampak Apple ke apa ke dan menunjukkan higher high dan break up whatever lah ya. Ataupun anda cuma buat kepada technical semata-mata berdasarkan Elliott Wave pun boleh. Hantar kepada saya sebelum hantar kepada saya dekat Telegram Sabtu. Due date dia adalah 12 AM. Maksudnya malam minggu, bukannya hari Jumaat malam ni. Maksudnya malam minggu lah. Jadi hantar kepada saya, anda ada masa sampai hari Sabtu malam. Saya tunjukkan petang tadi kita buat GJ tak sampai 10 minit dapat buat chart dia kan. Jadi takkanlah seminggu nak buat benda ni. Okey, dan grup berkenaan tujuannya you guys
apa yang betul-betul serius lah dan anda dah ada basic. Sebab saya tak nak ini wave 1, ini wave 2, salah ni wave 3 kena ni. Tak nak. Saya nak anda dah ada basic pasal tu. Pengsan saya dekat webinar pun tunjuk cerita ni. Dekat jumpa dekat mamak kat bawah pun cerita benda ni. Lepas tu dalam grup Telegram dah yang besar tu saya tunjuk juga. Lepas tu ada grup kecil untuk buat juga. Saya pun pengsan. Tujuan dia adalah supaya anda boleh discuss dalam satu mereka yang faham dan kita ceritakan dalam grup tu. Saya limitkan kepada 8 orang saja. 8 orang saja. Okey, hantar assignment. Jangan awal sangat. Hantar Sabtu nanti. Kita nak tengok H1 kan. H1 mungkin dah berubah kalau anda buat hari ni. Okey? Boleh. Ini bukan cerita XM, ini cerita saya. Ni inisiatif dari saya. So, ada core group. Pergi cari XLI tu apa. Take effort. XLI, Google. Apa XLI? Boleh? Okey? Okey. Jadi, insyaAllah bersama lagi. Sentiasa ingat ni. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Yes. Okay, good night. Minum, cekis, alang. Cari XLI tu apa. Okay, mudah. William, Cung, thank you. Terima kasih semua. William, thank you. Cung, thank you. Terima kasih.